Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan belajar bab 5 dan tajuk 5.1 iaitu pengenalan perniagaan dan keusahawanan. Okey, dalam tajuk untuk hari ini saja kita akan belajar maksud peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan. Serta kita akan belajar poin yang kedua, membandingkan ciri-ciri serta kelebihan menjadi seorang peniaga dan usahawan. Dan seterusnya kita tengok ciri-ciri usahawan abad ke-21 yang berjaya. Okey. Jadi diharapkan pelajar bersedia boleh merujuk buku teks tingkatan 4 muka surat 214. Baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan peniaga? Okey, peniaga merujuk pada seseorang yang melakukan kegiatan membeli dan menjual barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, barang-barang ni kamu tahulah apa saja yang kita gunakan di rumah. Contohlah cikgu bagi pakaian, makanan, lampu, meja, itu barang. Okey, perkhidmatan pula apa? Perkhidmatan ni contohnya perkhidmatan teksi, MRT, perkhidmatan dobi, itu pun dikira peniaga. Bukannya orang menjual barang je. Okey, yang menjual perkhidmatan pun kita panggil dia peniaga. Okey, untuk apa dia berniaga tu? Untuk mendapatkan keuntungan. Okey, boleh faham Okey, jadi apa pula perniagaan? Peniaga dikaitkan dengan perniagaan. Perniagaan tadi adalah aktiviti membeli dan menjual barang dan perkhidmatan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi apa saja aktiviti perniagaan sebenarnya? Bukan saja-saja tau. Dia mesti ada target iaitu untuk memperoleh keuntungan. Walaupun keuntungannya contoh satu hari tu dapat untung RM1 je, boleh dikira perniagaan sebab masih tetap ada keuntungan. Baiklah, seterusnya kita pergi pada maksud usahawan. Okey, siapa usahawan ni? Dan apa beza dengan peniaga? Kita tengok Usahawan ialah individu yang melakukan kegiatan membeli, menghasilkan barang, barang baharu atau membuat pengubahsuaian dan memasarkannya untuk mendapat keuntungan. Okey, peniaga tadi dia beli dan jual barang. Okey, usahawan dia beli, hasilkan barang baharu atau membuat pengubahsuaian dan memasarkan dia balik. Okey, cikgu bagi contoh Neelofa. Okey, Neelofa kan usahawan terkenal kan dan viral kan. Okey, apa yang Neelofa ni lakukan? Okey, Neelofa dia beli kain banyak-banyak, kain yang berkualiti contoh daripada Vietnam. Okey, lepas tu dia hasilkan barang baru. Dia beli kain pukal. Lepas tu dia hasilkan barang baru iaitu contohlah tudung, telekung. Okey. Ataupun dia buat pengubahsuaian yang sedia ada. Tudung yang dah ada, dia ubah suai tambah manik, tambah bunga, tambah pin. Okey, dan dia pasarkan balik. Dia jual balik untuk dapatkan keuntungan. Jadi, mana yang lebih besar antara peniaga dengan usahawan? Kita dengar pun kita tahu dah usahawan yang lebih besarlah peranan dia. Okey. Seterusnya kita tengok pula keusahawanan. Keusahawanan merujuk pada kemampuan, kebolehan dan kecenderungan seseorang meneroka peluang perniagaan. Ni panjang sikit lah ni, kamu boleh baca sendirilah Okey, tapi cikgu nak ringkaskan. Keusahawanan ni dia merujuk pada kemampuan usahawan tadi. Okey, untuk meneroka peluang perniagaan, dia usahakan perniagaan. Okey, biasanya usahawan ni dia ada syarikat yang lebih besar lah. Okey, dan mempunyai pekerja yang lebih ramai untuk menguruskan aktiviti usahawan dia tu. Okey, dan biasanya keusahawanan ni dia melakukan perubahan yang besar. Okey, contohnya
biasanya bermula dengan peniaga. Dia orang ni mula-mula jadi peniaga, tapi bila dah ada pengalaman, okey, dia kembangkan perniagaan dia tu menjadi usahawan dan melakukan macam-macam perubahan bagi meningkatkan pengeluaran serta menjayakan perniagaan untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya, kita pergi kepada perbandingan ciri antara peniaga dengan usahawan. Okey, daripada penerangan cikgu bagi tadi tentang maksud peniaga dan usahawan, saya rasa pelajar dah boleh nampak beza dia. Cuma kita tengok dengan lebih mendalam lagi perbandingan antara peniaga dan usahawan. Okey, kalau untuk menjawab perasaan, kamu boleh fokus terus kepada 4 aspek ni. Iaitu yang pertama, aspek tujuan dia orang berniaga tu. Yang kedua, produk jualan apa yang diusahakan, matlamat perniagaan dan sikap. Okey, jadi kamu boleh ingatlah aspek-aspek ni. 1, 2, 3, 4. Okey, tengok yang pertama, aspek tujuan perniagaan dulu. Kalau peniaga, tujuan dia apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Okey, contohnya kalau saya jual burger. Okey, saya jual burger sebab apa? Mesti sebab saya nak dapat keuntungan. Contoh modal saya RM30. Bila saya jual dapat RM50. Jadi saya dapat keuntungan RM20. Itu tujuan perniagaan sebagai peniaga. Tapi usahawan untuk apa? Usahawan tadi cikgu dah terangkan, dia membeli, menghasilkan barang baru dan memasarkan semula untuk mendapatkan keuntungan. Contohlah, saya tak jual burger. Saya beli barang-barang untuk buat burger dan saya reka burger yang burger saya sendiri ikut cita rasa saya, maksudnya barang baru kan, dan memasarkannya dan jual ataupun pasarkan pada ejen-ejen untuk mendapatkan keuntungan. Okey, kita pergi kepada yang kedua, produk jualan. Okey, peniaga dia jual apa? Dia jual barang dan perkhidmatan yang sedia ada di pasaran. Okey, usahawan pula dia berusaha mencipta barang dan perkhidmatan yang baru. Contoh cikgu bagi Neelofa tadilah kan. Selain daripada dia dah ada tudung, dah ada telekung, lepas tu sekarang dia buat apa pula? Air susu pisang, air susu mangga, lepas tu air susu kurma. Itu maksudnya usahawan. Dia sentiasa berusaha mencipta barang dan perkhidmatan yang baru. Okey, seterusnya matlamat perniagaan. Peniaga ni apa matlamat dia? Mementingkan keuntungan jangka masa pendek. Okey, contohnya saya dapat untung tadi jual burger RM20, darab 5 hari. Saya berniaga 5 hari dapat RM100 kan. So, pada saya itu dah cukup dah untuk saya belanja. Okey, itu peniaga. Usahawan, dia mementingkan keuntungan bagi jangka masa yang panjang. Biasanya dia ada target 3 hingga 5 tahun. Apa akan jadi pada bisnes burger dia. Macam itulah. Okey. Seterusnya, dari segi sikap. Okey, peniaga tidak sanggup menghadapi risiko. Ya, kalau contoh saya tadi saya jual burger, saya takut untuk hadap risiko barang tak habis, barang basi. Jadi satu hari saya berani buat contoh 50 biji je. Saya tak berani nak buat 100 biji sebab saya takut rugi. Itu maksudnya tak sanggup menghadapi risiko. Dan peniaga ni biasanya berpuas hati dengan keadaan sedia ada. Okey, contoh saya jual burger, saya dah puas hati dah saya dapat RM20 satu hari. Itu peniaga. Okey, kalau usahawan pula, dia sanggup menghadapi sebarang risiko. Sebab tu biasanya usahawan ni dia berani mengeluarkan modal yang banyak. Modal beratus-ratus ribu. Okey, usahawan memang berani. Dan sentiasa berkeinginan untuk mengembangkan perniagaan. Dia tak ada duduk sajalah. Contohnya kalau hari ni dapat RM20, dia dah target dah. Esok aku mesti dapat RM30. Macam itulah seterusnya. Okey, jadi saya harapkan semua pelajar lah, di samping kamu jadi peniaga, kamu mesti ada cita-cita untuk jadi usahawan. Okey?
Okey, harap pelajar tak bosan lagi Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi pada perbandingan kelebihan. Okey, sebenarnya antara peniaga dan usahawan ada kelebihan masing-masing. Contoh kalau saya nak jadi peniaga je. Okey, ada orang tu dia nak jadi perkembangkan bisnes dia, perniagaan dia menjadi sampai jadi usahawan. Mesti ada kelebihan dia. Okey, so kita tengok beberapa aspek yang diberi. Okey, kita tengok aspek pengurusan. Okey, pengurusan. Kalau peniaga ni bergantung kepada pengurusan perniagaan yang sedia ada. Okey, apa yang ada je lah. Okey. Usahawan pula menguruskan perniagaan dan bebas membuat keputusan pengendalian perniagaannya sendiri. Okey, biasanya usahawan ni memang berjiwa besar. Sebab macam cikgu cakap tadi, dia berani kan. Dia berani untuk buat keputusan dan dia bebas buat keputusan terhadap perniagaan dia tu. Okey, tengok yang kedua dari segi masa bekerja. Okey, peniaga terhad pada waktu urusan perniagaan yang ditetapkan. Contohnya, kalau orang yang berniaga burger, dia target pukul 8 malam sampai pukul 12 malam. So, itu saja waktu kerja dia. Siang dia buat kerja lain ataupun siang dia menjual benda lain lah. Okey. Usahawan pula dia fleksibel dan bebas bekerja pada bila-bila masa. Okey, sebab usahawan ni biasanya perniagaan dia lebih besar. Jadi masa dia lebih fleksibel lah. Okey, nak datang pejabat ke, tak nak datang ke. Kita selalu tengok kan cerita-cerita kat TV, bukan TV. Cerita-cerita pukul 7 tu, ikutlah nak bos nak datang kerja pukul berapa. Itu biasanya lebih pada usahawan lah. Okey, seterusnya dari segi keputusan. Peniaga bebas membuat keputusan dan sama, usahawan pun bebas membuat keputusan. Contohnya hari ni saya nak jual 50 biji je burger. So suka hati saya lah. Okey, usahawan pun sama. Contohnya hari ni nak tutup butik dia. So terpulang pada dia. Okey. Aspek yang seterusnya dari segi risiko. Okey, risiko ni biasa tadi cikgu dah cakap dah, peniaga biasanya sukar. Sukar ni maksudnya susah dan tidak sanggup untuk menghadapi sebarang risiko. Sebab perniagaan dia kecil je. Perniagaan ni kecil je. Dan untung dia pun kecil. Jadi dia takut rugi. Okey, takut rugi. Nak beli barang banyak-banyak sangat, takut rugi, takut tak habis. Okey. Dan tapi usahawan ni sanggup menghadapi pelbagai risiko tanpa mudah berputus asa. Biasanya usahawan pernah kena tipu, pernah rugi ratus-ratus ribu, tapi memang sifat usahawan ni dia akan bangkit dan tidak mudah putus asa. Last kali dari segi usaha, peniaga ni dia sentiasa berusaha untuk menambahkan keuntungan. Okey, contoh kalau cikgu jual burger tadi kan, cikgu bagi contoh burger lah. Okey, sebab senang nak bayangkan kan. Okey, hari ni cikgu jual burger ayam. Okey, satu je dulu. Tapi kita nak tambah keuntungan tu, esok okey, tambah burger daging special lah. Tambah benjo lagi. Okey, sentiasa berusaha. Dan usahawan berusaha untuk memperkembang dan memperbesarkan lagi perniagaan. Contoh Nilofa tadilah, bermula dengan tudung je. Okey, tudung. Lepas tu telekung. Lepas tu dia tengok rakyat Malaysia ni suka makan kurma kan. So dia buat susu kurma. Lepas tu orang suka makan pisang. Daripada pisang tu tak habis, ataupun orang tak suka makan pisang, dia buat susu pisang supaya budak-budak dapat khasiat daripada susu pisang yang dia buat tu. Okey, jadi kamu boleh ulang kaji perbandingan kelebihan antara peniaga dan usahawan. Baiklah, seterusnya kita tengok pula ciri-ciri usahawan abad ke-21. Maksudnya abad sekarang ni lah. Saya yakin dan pasti ada di kalangan pelajar ni memang berminat terhadap perniagaan dan ada juga segelintir yang bercita-cita untuk jadi usahawan. Okey, jadi kita tengok sama-sama kalau kamu nak jadi usahawan, apa ciri-ciri yang kamu perlu ada. Okey, yang pertama, sentiasa peka dan bijak mengambil peluang. Okey, usahawan ni dia tengok je, dia dah dapat dah. Dah ada idea dah nak buat apa dan dia bijak.
ambil peluang tu. Macam cikgu cakap tadi, Neelofa dia nampak wanita di Malaysia ni suka berfashion. Kan? Suka berfashion. Jadi dia bijak tau. Bijak ambil peluang. Jual tudung yang macam-macam lah, yang cantik-cantik. Okay? Dengan cikgu-cikgu sekali beli. Okay, yang kedua, ciri usahawan yang kedua, mesti bermaklumat. Okay, kamu tak boleh mengadap handphone, tengok IG, tengok Facebook je, ber-TikTok. Tu bukan usahawan lah tu. Okay, kamu mesti ada maklumat tentang maklumat yang jelas, okay, yang terkini, jelas dan tepat untuk bertindak dengan pantas. Okay, internet yang sekarang ni, zaman sekarang sangat canggih. So, kamu senang nak dapat maklumat yang maklumat dengan cepat dan tepat. Okay, jadi kena bermaklumat. Seterusnya, usahawan mesti kreatif. Okay, apa maksud kreatif? Kreatif ni kamu dah belajar sebenarnya masa RBT tingkatan 1, tingkatan 2. Okay, apa maksud kreatif? Kreatif ni dia mencipta benda baru. Okay, mencipta benda baru. Dan inovatif ni dia ubah suai produk yang sedia ada. Okay, itu kreatif dan inovatif. Jadi, kamu boleh, kamu mesti kreatif. Okay, cipta benda baru yang tak ada lagi. Ataupun, benda dah ada, kamu ubah suai. Okay, contohnya, burger tadi. Okay, contohnya tadi, burger kan. Okay, sebelum ni kita selalu makan burger McD kan. Tapi hari tu cikgu tengok, McD dia buat burger nasi lemak. Apa maksudnya tu? Maksudnya, dia tahu rakyat Malaysia ni suka makan nasi lemak. Tapi dia kreatif kan. Dia cipta produk baru. Dan dia ubah suai nasi lemak tu jadi burger. Tapi cikgu tak sempat nak belilah. Dan rasa macam tak berkenan. Okay. Dan dalam buku ni dia bagi contoh usahawan abad 21 yang kreatif dan inovatif adalah Tan Sri Tony Fernandes yang berjaya mempelopori sistem penerbangan tambang murah. Sebab dia tahu ramai rakyat Malaysia ni yang tak mampu nak naik kapal terbang kan. Jadi dia buatlah tambang murah. Jadi ramai yang naik. So dia dapat keuntungan. Okay, terusnya ciri usahawan abad 21 mesti optimistik. Apa maksud optimistik ni? Usahawan perlu sentiasa berfikiran ke depan dan sentiasa positif. Okay, kalau kamu nak jadi usahawan, kamu tak boleh lembik. Tak boleh sikit-sikit down. Alah stres lah, down lah, perniagaan tak maju. Tak boleh. Orang yang nak jadi usahawan ni, dia mesti berfikiran positif. Kalau jatuh, dia bangkit cepat-cepat. Dia tak ada duduk termenung 2-3 hari meratap sedih. Tak ada. Okay, itu maksud optimistik. Last sekali, usahawan mesti proaktif. Apa maksud proaktif ni? Proaktif ni bertindak lebih agresif dalam segala tingkah laku dan tindakan dalam dunia perniagaan. Okay, sentiasa berusaha dan dalam mencari peluang. Bukan maksudnya bertumpu dalam negara je. Dia proaktif ni maksudnya dia cari jalan untuk pasarkan produk dia ataupun perkhidmatan dia sehingga ke luar negara. Okay, jadi macam mana kita nak senang nak ingat kita buat term-term pun tak apa. Kata keyword. Macam contohnya sesiasa peka, buat huruf P, peka. Ni bermaklumat, kreatif dan inovatif, optimistik, proaktif. So, kita nak buat macam mana? PMKIOP. Nanti kamu buat sendirilah akronim dia yang senang kamu nak ingat. Sambil-sambil tu cikgu fikir juga. Okay? Okay, seterusnya kita tengok pada peranan usahawan. Okay, usahawan ni besar peranan dia kepada negara kita, terhadap ekonomi negara kita. Okay, kita tengok sama-sama. Mungkin selepas belajar ni, kamu ada cita-cita, kamu ada hasrat
untuk menjadi usahawan. Okey, yang pertama, usahawan ni mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Okey, bila perusahaan seperti perkilangan, pembinaan, perdagangan, kita tak boleh buat seorang-seorang. Dia mesti akan melibatkan syarikat yang ramai pekerja. Okey, jadi bila kamu jadi usahawan, kamu sekurang-kurangnya boleh membantu orang lain menjana pendapatan. Okey, menjana rezeki. Jadi bagi orang Islam besar pahala dia. Okey. Yang kedua, memenuhi kehendak dan keperluan komuniti. Contohnya komuniti tak terhad barang macam-macam. Tiap hari kita nak guna tepung, nak guna beras. Itu dari segi barangan keperluan. Kita nak guna barang elektrik. Jadi usahawan inilah yang memenuhi kehendak dan keperluan komuniti. Okey, yang ketiga, peranan usahawan ni mengkaji dan menguji penemuan dan ciptaan baru. Okey, apa saja barang-barang keperluan ataupun perkhidmatan, biasanya usahawan inilah yang mengkaji dan menguji penemuan dan ciptaan baru. Okey, seterusnya peranan usahawan adalah penyumbang kepada pembangunan ekonomi. Okey, macam mana dia menyumbang pada pembangunan ekonomi ni? Sebab usahawan dia mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, secara langsung dia boleh meningkatkan taraf ekonomi bukan keluarga je tapi komuniti tu. Okey, selain tu usahawan ni biasanya terlibat dengan tukaran wang asing sebab berurusan antara negara kan. Jadi bila berlaku pertukaran kewangan ni, negara kita akan dapat pendapatan lah daripada perniagaan tu melalui cukai daripada luar negara. Itulah pendapatan negara kita. Okey. Yang terakhir sekali, peranan usahawan ni meningkatkan taraf hidup. Okey, contohlah Niloufar tadi kan, daripada perniagaan dia tu dia boleh wujudkan pekerjaan kepada 100 orang contohnya. Jadi boleh meningkatkan ekonomi seseorang tu lah, menaikkan taraf hidup. Okey, daripada tak ada pekerjaan ataupun daripada pekerjaan dia gaji 500 meningkat pada 1,000, meningkat pada 2,000. Okey, daripada duit tu dia orang berbelanja pun akan memberi manfaat kepada negara kita. Okey, jadi diharapkan kamu dapat ingat 5 peranan usahawan tadi. Kita ulang balik. Yang pertama, wujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Kedua, memenuhi kehendak dan keperluan komuniti. Mengkaji dan menguji penemuan dan ciptaan baru, menyumbang pada pembangunan ekonomi, dan last sekali meningkatkan taraf hidup. So saya rasa untuk hari ini kita belajar sampai sini je. Okey, nanti cikgu akan bagi soalan ulang kaji ataupun soalan mirip SPM untuk kamu jawab. Okey, semoga pembelajaran ini bermanfaat pada semua pelajar. Okey, salah silap saya minta maaf. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.